Assalamualaikum. Kalau korang tengok cerita lah kan, korang suka watak yang macam mana? Mungkin ada antara korang yang suka watak yang cool. Dia ni kalau dunia tengah terbakar pun dia relax je, macam cool je. Atau mungkin ada antara anda yang suka watak-watak kelakar ataupun comic relief. Tengah berlaku tragedi apa-apa, kerja dia adalah untuk buat orang gelak, yang kadang-kadang annoying jugalah. Ataupun mungkin ada yang suka watak yang gila. No. That. Okey, kalau saya suka dua jenis watak. Yang pertama, saya suka watak yang overpowered. Dia mungkin orang yang paling kuat dalam dunia tapi dia merendah diri. Ini adalah jenis watak yang paling saya suka. Dan yang kedua, saya suka watak-watak yang genius, watak-watak yang cerdik dan pandai. Jadi dalam video ni saya nak borak sikitlah tentang jenis watak yang genius ni. Susah weh nak hasilkan watak yang genius. Pertama sekali, macam mana penulis nak tunjuk yang watak yang dia hasilkan ni adalah seorang yang genius? Biasa sekali paling klise adalah IQ, Intelligence Quotient. Tapi ini saya rasa cara yang paling pemalas lah. Di mana penulis tu dia cuma tempek nombor je. Lagi tinggi IQ dia, lagi genius lah Mamat tu ataupun Minah tu. Dia macam mana aku nak beritahu orang ya yang watak yang aku hasilkan ni, yang aku tengah tulis ni adalah seorang yang genius? Tak apalah, letak tempek je lah IQ dia 5,000. Lol. Satu lagi cara biasa untuk seorang penulis dia nak bagi tahu watak yang dia hasilkan ni pandai lain macam, dia akan ceritalah pasal pencapaian. Contoh, dia beritahu yang watak dia ni sentiasa nombor 1 dalam peperiksaan kebangsaan ke, ataupun dia ni macam pemain chess level grandmaster ke, dia boleh kalahkan robot-robot AI yang paling power sekali, macam tu je dia kalahkan. Teknik-teknik penceritaan ni yelah, faham lah dah. Kalau dia ni genius, memang patutlah kot dia ada IQ yang tinggi, dia ada pencapaian akademik yang memberangsangkan. Tapi yang tak bestnya adalah cara penceritaan macam ni, penulis dia bagi tahu, dia tak tunjuk. Dia macam dia lah, macam kau nak buat watak jahat. Jadi kau fikirlah macam mana cara nak bagi tahu orang yang watak hang ni adalah watak yang jahat. Waktu otak bergeliga, korang pun fikir, why not? Kenapa tak aku letak nama dia ni adalah Jahat bin Ganas. Jadi automatik lah orang tahu yang dia ni orang jahat sebab nama dia jahat. Busuk je. Mana boleh buat macam tu. Hang kena tunjuk lah dia punya perilaku, dia punya tindakan-tindakan yang menunjukkan dia seorang yang jahat lagi ganas. Mana boleh beritahu macam tu je. Cuma beza dia adalah nak tunjuk watak seseorang ni jahat, senang. Orang tunjuk je lah dia buat jenayah apa-apa kan. Dia cilok sabun member dia waktu dekat asrama ke, yang sampai sekarang aku tak puas hati. Sabun baju aku kena rembat, ganti balik. Tapi nak cipta, nak tunjuk watak yang genius, nak tunjuk kepada orang watak ini adalah watak yang genius, dia lagi susah. Susah. Hang kena tulis jalan cerita dia supaya watak yang genius ini dia membuat satu tindakan untuk menyelesaikan apa-apa masalah. Dan tindakan genius ni memang dia tak boleh terfikir kecuali orang-orang genius je yang boleh terfikir. Kalau watak-watak fiksyen antarabangsa ni memang ramailah watak-watak yang dianggap sebagai genius. Paling famous mungkin Batman, detektif terhebat dalam dunia. Dia boleh follow clue sampai ke lubang cacing. Lepas tu dia yang best dia ni bukan takat dia pandai, tapi segala mak nenek penjahat dari bumi ke galaksi lain dia boleh tibai. Ciri-ciri Batman yang paling menakjubkan mungkin adalah kebolehan dia untuk merancang. Dia dah siap dah rancangan macam mana nak kalahkan setiap kawan-kawan dia ahli Justice League. Kod-kod mana-mana jadi jahat, termasuklah diri dia sendiri. Tu sebab watak Batman ni best. Tak macam watak yang seorang tu dia takat dia kuat, lepas tu penulis tak tahu macam mana nak bagi kelemahan dekat dia. Macam mana nak bagi Mamat ni menarik. Lepas tu dia letak kelemahan fatal Mamat ni, batu warna hijau. Macam ni bosannya. Tapi antara watak genius yang sangat-sangat unik dan sangat-sangat menarik yang moden sekarang ni lah, mungkin adalah Dr. Stone. Yang menariknya cerita Dr. Stone ni, penulis tu sendiri dia ada latar belakang lah dalam sains, tak silap engineer ataupun fizik macam tu. Dan dia sendiri dia merujuk kepada pakar-pakar sains untuk dihasilkan setiap episod untuk menerangkan teori ataupun fakta yang dia kemukakan lah dalam episod tersebut. Dr. Stone ataupun Senku ni entah macam mana semua orang jadi batu selama berabad-abad. Dan bila dia orang dapat keluar daripada penjara batu tu, semua kemajuan peradaban manusia dah reset kembali kepada kosong. Jadi dengan ilmu sains yang dia ada, Dr. Stone ni cipta semula kemajuan sains. Dia boleh cipta serbuk peluru
guru gunakan ilmu kimia, dia boleh bernavigasi gunakan rujukan bintang dengan menggunakan ciptaan Sextant dia. Dia boleh jana elektrik menggunakan mesin air yang dia cipta sendiri. Dan semua konsep ni dia diterangkan dengan agak terperinci lah dan tepat juga sebenarnya, dengan menggunakan teori-teori dan ilmu-ilmu sains yang legit lah. Jadi memang mengagumkan dan memang tak dapat nak dinafikan lah aspek kejeniusan watak kita yang seorang ni. Macam mana dengan watak fiksyen Malaysia? Saya taklah banyak sangat yang saya tahulah. Mungkin Ejen Alia sebab dia berjaya mencipta sistem iris daripada hardware sampailah kepada software, dan punya bijak dia ni tak ada siapa yang boleh mencipta semula sistem asal yang dia berjaya hasilkan ni. Dulu kat TV2 ada satu cerita lah, nama dia Adi Genius. Macam tu lah, macam mana nak beritahu yang dia ni genius, bagi nama Adi Genius. Atau mungkin Mail pun genius juga sebab dia berjaya jual semua benda apa-apa pun RM2. Dia genius dalam bidang bisnes. Satu watak genius yang menarik yang masih belum keluar lagi lah secara rasmi adalah Mekamoto. Sebab dari segi premis cerita watak dia ni, dia adalah seorang genius yang merupakan pakar mencipta macam robot ataupun benda-benda mekanikal macam tu lah. Lebih kurang macam cerita hero dalam Big Hero. Macam mana saya tahu padahal dia tak keluar lagi? Tapi dalam banyak-banyak tu sebenarnya ada satu watak fiksyen Malaysia yang saya paling suka lah sebenarnya, iaitu Mat daripada franchise ataupun siri misi. Sebab apa saya suka? Simple je, korang tengok Mat ni macam mana. Siapa kata matematik tak ada manfaat? Seram gila. Memang betul pun. Aku tak nampak apa kelebihan belajar matematik. Kau cuma frust matematik susah. Hakikatnya kita tak boleh berpisah dengan matematik. Matematik juga boleh selesaikan masalah harian kita. Kelajuan aku adalah 3 langkah sesaat. Jarak ke kelas sekolah 600 langkah. Nak tiba ambil masa 200 saat. Sekarang jam 7.28 pagi. Cikgu Halim biasanya masuk kelas tepat jam 8 pagi. Alamak, tak sempat. Aku perlu berjalan selaju 5.55 langkah sesaat untuk tiba sebelum Cikgu Halim. Nampaknya aku terpaksa buat laluan pintas. Aduh, tak boleh pijak robot pula. Tak boleh pijak robot. Ini boleh pijak kan? Itu bukan pijak. Bagus, dah nak sampai. Pijak-pijak. Matematik bantu kita buat analisa dan seterusnya membuat tindakan yang Power. Kalau korang perasan lah, sukan banyak gunakan persamaan ni. Sekejap aku tunjuk. Nampak tak pergerakan bola tu? Kalau korang nak tahu, dia siap analisis lagi dia punya saya pakai. Kita boleh cari ketinggian. Okey, nampak tak? Mat ni dia memang ada ciri-ciri yang saya sukalah pada satu watak. Dia cool yang paling penting sekali, yang paling utama sekali. Dia ni macam pendiam dan dia ni macam misteri sikit. Tapi yang paling penting, otak dia ni dia bergerak macam kalkulator. Jadi antara kemahiran dan kepakaran Mat ni adalah dia boleh melakukan pengiraan-pengiraan dalam otak walaupun pada benda-benda yang dilakukan secara harian. Macam berjalan pun dia boleh kira berapa kadar kelajuan dia, macam mana nak sampai kepada kelas tepat pada masanya lah. Dan macam bila dia sepak bola, dia boleh lakukan pengiraan macam mana nak bagi bola tu dia punya fungsi kuadratik dia betul-betul tepat untuk masuk ke dalam gol. Dan sebenarnya ada banyak lagi lah perwatakan-perwatakan Mat ni. Ini adalah yang saya tunjuk tadi adalah satu siri animasi lah yang dikeluarkan oleh Misi. Jadi Misi ni mungkin ramai yang kenal dia sebagai pengeluar ataupun penghasil komik lah. Komik-komik education, komik-komik pembelajaran. Dan yang best dia macam bukan kita belajar kat buku
konteks setiap siri misi tu dia menyampaikan ilmu-ilmu, tapi pada masa sama dia kembangkan watak dan dia kembangkan dia punya universe lah, lebih kurang senang cerita Dan memang antara stereotip watak yang saya suka adalah Mat. Jadi sebut pasal siri misi, animasi, lukisan, korang tahu tak founder kepada misi sendiri ada buat kelas tau untuk ajar korang A sampai Z berada dalam dunia lukisan, berada dalam industri komik ni. Jadi kalau korang ada minat ke nak berada dalam industri tu, dia boleh ajar segala teknik-teknik, malah macam mana nak berjaya, macam mana nak buat kerjaya pada bidang komik itu sekali lah. Jadi kalau anda berminat, anda boleh tengok lah yang saya sediakan link kat bawah. Dan macam tu juga kalau anda minat nak dapatkan koleksi-koleksi siri misi, korang boleh share lah, saya sediakan link kat bawah. Jadi korang macam mana? Jenis watak macam mana yang korang suka? Dan kalau korang macam saya lah, antaranya suka kepada watak-watak yang pandai, nampak macam genius ni, watak mana yang korang paling suka? Tulis dalam bahagian komen. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.